Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung satu lagi perkongsian tentang topik psikologi kanak-kanak, secara khusus tentang isu kanak-kanak berkeperluan khas ataupun kanak-kanak yang ada masalah perkembangan. So, hari ini kita nak cerita tentang pemilihan sekolah. Sebab ini antara persoalan yang selalu parents jadi dilema. So, bila doktor dah diagnose kata anak ni ada autism, anak ni ada ADHD, anak ni ada intellectual disability, anak ni ada dyslexia. So, nanti dia akan tanya, so bila dah masuk 7 tahun nanti saya nak hantar anak saya ni sekolah mana? Okay. So, pilihan persekolahan di Malaysia ni dia ada dua lah. Satu yang private, satu lagi yang sekolah kebangsaan ataupun public system. Dan public system dia ada dua jenis. Satu, aliran perdana. Yang kedua, aliran pendidikan khas ataupun kita panggil program pendidikan khas integrasi ataupun PPKI. Tapi ada satu lagi, in between tu kita panggil inklusif. Inklusif maksudnya murid berstatus berkeperluan khas dekat OKU tapi dia duduk dalam sistem aliran perdana. Itu yang kita panggil inklusif. Dan di luar sistem pendidikan ni ada satu lagi option yang diuruskan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat, kementerian yang berbeza. Nama dia Pusat Pemulihan Dalam Komuniti ataupun PDK lah. So ini option-options yang ada untuk parents pertimbangkan. Tapi nak timbang tu, sebenarnya parents kena faham dia bukan ditentukan oleh diagnosis. Bukan bermaksud anak doktor kata ada autism, so definitely dia kena pergi dekat pendidikan khas, dia kena pergi dekat PDK dan sebagainya. Dia ada faktor-faktor lain yang kita perlu perhatikan. Diagnosis ni perlu untuk apa? Diagnosis ni perlu untuk mengesahkan dia adalah status murid berkeperluan khas yang melayakkan dia untuk didaftarkan sebagai orang kurang upaya yang kemudian membolehkan dia untuk masuk pilihan-pilihan pendidikan yang layak bagi murid yang berkeperluan khas. Sebab tu diagnosis dan kad OKU itu penting. Cuma pemilihan sekolah ataupun kat mana anak duduk ni dia bergantung kepada banyak faktor, bukan diagnosis mata-mata. So ada beberapa indikator yang kita perlu evaluate, kita perlu nilai untuk menentukan kesediaan anak bersekolah dan kemampuan anak untuk duduk dekat mana. Okay, so panjang sikit video kali ni sebab kita nak bincang in detail supaya kita faham. Dan kita make decision tu berdasarkan kefahaman, bukan ikutan semata-mata. So, apa antara indikator-indikator yang kita perlu perhatikan untuk kita nilai kemampuan anak, di mana anak tu layak berada? Dan satu, yang basic adalah kemampuan anak untuk urus diri. Okay, so ini benda yang penting untuk kita evaluate sebab sebagai contoh, kalau anak dah umur 6 tahun, masih pakai pampers, tak boleh pergi ke tandas sendiri, tak boleh bersihkan diri sendiri. So, kalau benda-benda basic ini tak settle, maka adalah tidak realistik untuk kanak-kanak ni berada di pendidikan perdana. Sebab kalau kita bayang pendidikan perdana ni kanak-kanak sepatutnya dah independent. Pergi dekat kelas, masuk kelas sendiri, pergi perhimpunan, waktu rehat pergi sendiri dan balik-balik semula duduk dalam kelas. And so boleh ikut arahan cikgu. So ini benda basic yang kena settle lah. And so pertama, kemampuan urus diri. Yang kedua, kemampuan untuk ikut arahan. So ini juga penting sebab ada kanak-kanak yang berkeperluan khas disebabkan kemampuan intelektual dia agak rendah ataupun dia ada masalah-masalah lain, contohnya terlalu hyperaktif ataupun tak boleh berkomunikasi menyebabkan dia tidak boleh mengikut arahan. So ini pun tak boleh. Cuba bayangkan anak tu dia tak boleh ikut arahan, kita letak dekat arahan perdana. So bila cikgu kata, okey semua orang pergi kat kantin sekarang, so orang lain semua pergi kantin, dia pergi naik dekat tangki air, dia pergi masuk kelas lain, dia pergi keluar sebab dia tak faham arahan cikgu yang cikgu berikan tadi tu. So, keperluan kefahaman untuk memahami arahan ni juga penting. Okay? Dan arahan ni dia ada banyak level. Bukan simple arahan semata-mata. Arahan yang satu jenis, satu layer, dua layer, tiga layer. And so, dia kena ada basic kemampuan untuk ikut arahan tu. Dan yang ketiga, anak ni mesti boleh sekurang-kurangnya duduk di tempatnya sewaktu proses pembelajaran. So, yang ni mungkin challenging untuk kanak-kanak yang ada ADHD yang ketara, ataupun kanak-kanak yang ada intellectual disability yang tidak boleh ikut arahan lah. And so, paling minimum, anak tu boleh duduk sekurang-kurangnya 30 minit tanpa dia bergerak dan meninggalkan tempat duduk dia lah. Itu bare minimum. Sebab kalau dia 30 minit pun dia tak boleh duduk, and so dia akan pergi merayau, pergi ke tempat lain, pergi kat cikgu kat depan, keluar daripada kelas dan dia tidak sesuai dekat dalam perdana sebab dalam perdana ni dia punya level of supervision dia tu kurang. In between cikgu tak ada ataupun waktu rehat, kanak-kanak ni dia sebenarnya basically on his own ataupun on her own. And so mungkin pengawasan yang minimum lah. Okay. So yang ketiga. Yang keempat adalah kemampuan untuk berkomunikasi. So yang ni pun perlu. Kalau anak langsung tak boleh bercakap dan tak boleh memahami pertuturan, dia akan challenging untuk duduk dekat dalam perdana lah sebab dia kena bertutur, kena bercakap, kena jawab soalan, kena berinteraksi dengan orang lain lah. So yang keempat, kemampuan asas belajar. So kemampuan asas belajar ni dia bergantung kan. And walaupun kita tahu
kebanyakan murid yang masuk darjah 1 ni dah boleh membaca. Tapi at least kurang-kurangnya basic, boleh pegang pensel, boleh kenal huruf, boleh terus tulis ABC, boleh menyalin. Ini benda-benda asas yang sepatutnya by right dia kena settle by the time dia masuk darjah 1 lah. So kalau asasnya dia tidak settle, dia akan struggle. And walaupun mungkin cikgu tak reject totally, ada je murid yang tak boleh baca masuk darjah 1, tapi dia akan struggle. Kalau murid yang tidak ada masalah perkembangan, so mungkin dia punya level of ability untuk catch up tu sebulan 2 dia dah boleh catch up. Kalaupun sebelum tu dia tak boleh. Tapi yang ada masalah intellectual, ada masalah fokus, dia akan ada kemampuan untuk catch up yang terhad dan menyebabkan dia akan mengganggu proses pembelajaran lah. Dan yang akhir sekali yang juga penting adalah faktor risiko. So kalau kanak-kanak yang ada berkeperluan khas ni, dia ada isu risiko, contohnya mudah mengamuk, dia boleh impulsif, tiba-tiba lari, boleh manjat sana, manjat sini yang tidak boleh dikawal. So dia mungkin akan menyebabkan agak sukar untuk dia berada di aliran perdana. And so bila semua ni kita evaluate dan kita discuss dengan parents. So anak ada autism dan anak ada isu 1, 2, 3 contohnya. And so kita bincang secara terbuka dengan parents dengan pilihan yang ada. So setengah-setengah parents dia faham keperluan untuk dudukkan pendidikan khas. Sebab pendidikan khas ni dia lebih tertutup dari segi kawalan dan ratio murid ke guru tu tak ramai. Dan kanak-kanak tu dia akan diajar ikut dia punya level kemampuan, bukan ikut dia punya umur. Jadi dari situ anak dia akan lebih tak rasa pressure lah, sebab dia mampu. Okey, cuma yang selalu menjadi isu, jadi isu adalah kanak-kanak yang dia duduk tengah-tengah. Contohnya yang ringan, autism, ADHD, intellectual disability yang kategori ringan. So yang ni mungkin asas ni dia settle. So pada pandangan kasar untuk dimasuk darjah 1 tu tak ada masalah. So mungkin betul, tapi satu lagi faktor yang kita juga kena evaluate adalah perkembangan kanak-kanak ni dia dynamic. So kanak-kanak ni dia akan progress selari dengan dia punya syllabus dan complexity of dia punya pelajaran juga akan increase. So disebabkan itu, ada kanak-kanak yang mungkin dia ada autism, ADHD, intellectual disability yang ringan. Pada darjah 1, darjah 2 dia boleh cope. Tapi bila dia masuk darjah 3, darjah 4, darjah 5, so dia dah start struggle sebab dia punya level tu dah tak boleh catch up dengan speed, aras perkembangan silibus yang ada dalam aliran perdana. So antara risiko yang ada adalah pertama, kanak-kanak tu akan terabai. Kedua, anak-anak jadi hilang minat. Dan yang keempat, risiko dia tak nak pergi sekolah lah. Jadi murung, jadi anxious bila pergi sekolah. Ataupun dia pergi sekolah, pergi saja je. Pergi balik. Kita tengok buku dia kosong, dia tak belajar apa-apa. Jadi sometimes ada juga isu-isu di mana awal-awal tu dia okey. So parents confident anak untuk pergi aliran perdana. So bila darjah 3, darjah 4, cikgu dah start bagi suggestion untuk pergi ke aliran PPKI balik. So parents jangan terus rasa defensif. Dulu doktor kata okey je boleh. Sebab sometimes kita kena evaluate benda ni. The best person sebenarnya untuk bagi pandangan anak ni sesuai tak sesuai untuk duduk dalam perdana adalah cikgu di sekolah. Sebab cikgu yang monitor. So sebab tu sometimes apa yang saya buat adalah saya akan minta feedback cikgu. Feedback cikgu sekolah tadika tu, cikgu akan bagi gambaran di sekolah, di kelas, dalam proses pembelajaran anak ni macam mana. So daripada situ kita bincang dengan parents. So parents bila tengok tu dia kena realistik lah. So ini semua perbincangan yang dynamics, parents kena terbuka dan at the end of the day kita nak buat pilihan yang sepadan dengan kemampuan anak dan benefit anak lebih daripada risiko ataupun disadvantage yang ada. So it's not just about the pride of a parent, nak anak dia macam ni, tapi it's also about apa keperluan anak pada waktu itu. So kalau kita rasa sekolah tak provide benda yang adequate, dan mungkin kita kena top up, hantar anak pergi one-to-one tuition ke, hantar pergi aktiviti lain ke yang buat anak rasa okey juga berkembang. So itu tanggungjawab kita as parents. So kalau ada sebarang persoalan boleh type dekat ruangan komen, saya boleh bagi pandangan secara umum. So hopefully this helps parents yang dalam dilema dekat luar sana tentang isu persekolahan anak-anak, insya-Allah.